Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara yang dimuliakan, ashabul samahah, para mufti yang hadir bersama kita pada hari ini, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para kiai, para ulama, para asatizah, dan seterusnya kepada para penggerak gerakan-gerakan untuk meletakkan Islam berada di tempatnya yang sebenar. InsyaAllah kita mulakan dengan salam ukhuwah fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini di masjid yang penuh barakah ini adalah himpunan bagi menyokong rang undang-undang mufti wilayah persekutuan yang dalam proses pembentangan di parlimen. Pembentangan pertama sudah dilakukan pada bulan Jun yang lepas, dan pada bulan ini pembentangan yang kedua. Kenapa himpunan ini amat penting bagi kita? Kerana kita ingin berada di satu landasan yang benar dan sahih dalam mengatur pentadbiran agama, mengatur urusan-urusan akidah, urusan-urusan syariah, dan demikianlah urusan-urusan akhlak dan hati nurani kita. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan kerana mengungkayahkan, mengusahakan suatu perkara yang besar ini. Sebab itulah kita berhimpun, bukan saja di sini, daripada Perlis sampailah ke Sabah. Himpunan seperti ini wajar dibuat bagi menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi. Kenapa juga dengan RUU mufti wilayah ini? Saudara para hadirin muslimin muslimat sekalian, RUU ini bukan perkara baru, bukan sesuatu yang baru mau diterapkan dalam sistem perundangan negara kita. Tidak, dia telah pun ada sejak zaman berzaman. Yang kita warisi rasa rantau Nusantara kita ini, yang kita menerima Islam, dikatakan para ahli sejarah pada awal abad ke-11, 12 begitu. Kami di rantau Borneo, Kesultanan Brunei pada abad ke-12, apabila Raja Brunei ketika itu Awang Alak Betatar masuk Islam dan namanya dirubah kepada Sultan Muhammad Shah. Demikian Kesultanan Sulu di pantai timur Sabah. Demikianlah sejarah yang telah dicatat di rantau Nusantara ini keseluruhannya, daripada kepulauan Indonesia sampai semenanjung Tanah Melayu, sampailah kepada kepulauan Borneo. Maka yang awal membawa Islam adalah ulama-ulama Asy'ariyah dari sudut akidah. Dan ini kita warisi sampai ke hari ini. Maknanya rang undang-undang mufti wilayah ini bukan sesuatu yang baru. Sudah lama di Sabah sebagai contoh ditemui satu manuskrip dalam bahasa Idahan, dalam bahasa suku di Lahad Datu. Ada satu suku namanya suku Idahan.
ditulis dalam tulisan Jawi, manuskrip yang dikatakan bertarikh 1408 Masehi, 100 tahun lebih awal daripada tarikh Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Para ahli sejarah mengatakan untuk sampai ke tahap orang tempatan boleh menulis satu manuskrip dalam bahasa tempatan memerlukan sekurang-kurangnya 100 tahun. Maknanya Borneo Utara dulu, Sabah pada hari ini, Islam telah pun sampai pada abad ke-12 atau ke-13. Itu fakta sejarah. Tetapi Islam aliran mana yang dibawa? Muslimin muslimat sekalian, saya meneliti sedikit manuskrip tersebut. Ternyata di dalamnya pengajian yang biasa kita belajar di mana-mana. Pertama akidah, kedua fiqh atau syariah, ketiga tasawuf. Kalau akidahnya aliran mana? Yang terdapat di sana rupa-rupanya sifat 20 yang diajar. Sifat 20 ini datang daripada mana, tuan-tuan? Belum ada tauhid 3. Tentu saja kaidah ini disusun oleh para ulama Asy'ariyah. Sebab itu saya berani mengatakan bahawa rang undang-undang yang ingin dibentangkan ini mesti kita sokong. Kerana ini adalah luhur kita. Kerana ini adalah legasi kita. Warisan kita. Bukan suatu yang asing. Di negeri kami, Sabah, Darus Saadah, land below the wind, negeri di bawah bayu. Alhamdulillah, merdeka membentuk Malaysia, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura ketika itu 1963. Ketika merdeka, Muslim di Sabah hanya sekitar 30% lebih. Sekitar 32-33%. Dan ketika merdeka tidak ada catatan apa-apa agama dalam perlembagaan Sabah ketika itu. Kita maklum, karena para pemimpin, para elders ketika itu menumpukan urusan yang lebih penting, yaitulah merdeka. Alhamdulillah merdeka. Selepas merdeka, usaha dakwah diteruskan 10 tahun selepas itu 1973. Dewan Undangan Negeri Sabah menerima usul sebulat suara pindaan perlembagaan negeri Sabah dengan meletakkan Islam sebagai the religion of the state, agama negeri, bukan agama rasmi, tapi agama negeri, religion of the state. Ini berlaku 1973. Orang ramai lupa sebenarnya. Kadang-kadang kita sendiri terlupa. Rupa-rupanya di Sabah 1973 sudah diletakkan Islam agama negeri. Tanpa tafsiran. Dan alhamdulillah para pemimpin kita, para ulama kita, para guru-guru kita, orang-orang yang prihatin terhadap usaha dakwah dalam konteks perlembagaan. 2019, 5 tahun yang lepas, tafsiran ahli sunnah wal jamaah dipindah. Sebelum ini tidak ada tafsiran, hanya Islam sahaja sebagai agama negeri. Islam itu apa? 2019 ahli sunnah wal jamaah dimaksudkan. Dan ahli sunnah wal jamaah ini diletakkan walaupun bukan dalam perlembagaan, dalam enactment, tapi kuasanya sama. Ahli sunnah wal jamaah manhaj akidahnya ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini 2019.
Fiqh dan syariatnya berasaskan mazhab Imam Syafi'i dan 3 mazhab yang lain. Malah disebut dalam pindaan enactment kesalahan jenayah syariah negeri tersebut, kedudukan tasawuf ala manhaj al-Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali rahimahumallah. Ini 2019. Ini juga yang kita mau bawa ke wilayah ini, bukan suatu yang asing. Malah menteri ketika itu bila dia tanya syur saya ini, dia kata, apa asas kita mau merubah perlembagaan? Cadangan asalnya perlembagaan. Saya bagi tahu Datuk Menteri, sementara kuasa ada di tangan kita, kita ada tanggungjawab untuk kita jawab di hadapan Allah, apakah kita sudah melaksanakan atau tidak. Saya bilang dengan menteri ketika itu, ikut saja fatwa kita tentang Ahli Sunnah wal Jamaah 2015 yang telah kita wartakan di negeri Sabah. 2015 Ahli Sunnah wal Jamaah itu akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah, fikahnya mazhab Syafi'i dengan meraihkan 3 mazhab yang lain, malah pandangan-pandangan ulama yang lain, dan tasawufnya macam yang saya sebutkan tadi. Ketika itu Datuk Menteri tanya saya 2 soalan. Dia kata, macam mana dengan kabinet negeri? Kabinet negeri ketika itu, kalau di sini panggil exco, ada 11 orang termasuk ketua menteri atau menteri besar di sini. 11 orang. Tapi ironinya daripada 11 ini 7 non-muslim. 7 non-muslim, 4 saja yang muslim. 4 ini pula kalau ditolak ketua menteri, sebab dia chairman, dia pengerusi, dia sepatutnya neutral dan must be seen neutral. Tinggal 3. 3 ini kalau lawan 7, kalau gocoh pun kata orang Kelantan ada payah nak menang ni. 7 lawan 3 ni. Ya. Saya bilang dengan menteri ketika itu, kita tawakal Datuk. Ini urusan Allah. Yang penting kita usaha. Soalan kedua dia bilang kalau masalah yang mengundi nanti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Dan ahli Dewan Undangan Negeri ini 50-50. Muslim sekitar 50%, non-Muslim 50%. Ini masalah besar. Sebab yang akan meluluskan nanti ialah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, bukan para mufti. Sekali lagi saya yakinkan kepada Datuk Menteri, saya kata, insya-Allah niat kita baik. Sampai ke tahap apa justifikasi supaya cadangan ini dapat diluluskan? Ini ada kaitan dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Akhirnya kami dapat satu justifikasi, satu poin. Kalau ahli Dewan Undangan tanya, kenapa perlu pindahan ini? Kerana yang akan tanya itu yang non-Muslim. Kebetulan bila dibentang, 3 orang ahli Dewan Undangan Negeri membantah. Dan mereka non-Muslim. Tapi Alhamdulillah, kami sudah bincang dengan menteri dan tim. Dan akhirnya kami setuju bahawa justifikasinya dengan Asy'ariyah, mazhab yang 4 ini, tasawuf ini, akan meluruskan pemahaman dan tindakan orang-orang Sabah. Meluruskan macam mana? Meluruskan ke arah yang wasatiyah, yang sederhana tapi benar. Tindakannya sederhana tapi aliran pemikirannya benar. Akidahnya lurus dan mantap. Tidak lain dan tidak bukan Asy'ariyah. Dan kebetulan ketika itu, kalau tuan-tuan ingat tahun 2013, gerombolan daripada selatan Filipina menyerang Sabah, menyerang Lahad Datu. Berlaku pertempuran yang kita semua sudah tahu. Lebih kurang peristiwa itu 11 tahun yang lepas mengorbankan lebih 60 orang di sebelah penceroboh dan
anggota keselamatan kita pun ramai. Di kalangan mereka kita mendapati daripada laporan pihak berkuasa, sebahagian mereka ini mempunyai aliran Salafi Wahabi, Salafi Jihadi, maaf, Salafi Jihadi, Salafi Jihadi. Satu kumpulan yang pernah menguasai satu bandar di Filipina selama beberapa bulan. Ini gerakan yang aliran sama dengan Daesh atau ISIS, Islamic State of Syria, ISIS and ISIL, Islamic State of Syria in Levant, yang kemudian dikenali dengan IS sahaja. Ini lahir daripada pahaman yang radikal. Maka kita tidak mahu orang Sabah mengikuti pahaman ini. Maka sebab itulah justifikasi ini dibuat. Ceritanya tuan-tuan bukan mau cerita tentang apa yang berlaku di Dewan, tapi ceritanya kita mahu bahawa rang undang-undang yang diwujudkan bagi membantu orang-orang Islam di mana-mana negeri ke arah pemikiran dan aliran kefahaman yang wasatiyah. Kenapa Asy'ariyah? Kerana satu disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita tadi, dia adalah Sawadul A'zam. Datuk Mufti kita pun sebut tadi, As-Sawadul A'zam, kumpulan majoriti hadhil ummah, la tajtami'u hadhil ummah 'ala ad-dalalah, atau kama qala Rasul. Umatku ini tidak akan berijma' di atas dasar kesesatan. Maknanya majoriti berada di atas landasan yang benar, As-Sawadul A'zam. Sebab itulah antara tafsiran yang popular dalam bila sebut tentang ahli sunnah wal jamaah, jamaah itu ialah majoriti umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang berlaku di Sabah. Kalau di Sabah yang jauh nun di Pulau Borneo dapat meletakkan ahli sunnah wal jamaah humul Asy'ariyah wal Maturidiyah, apa masalahnya di sini? Kami belajar daripada rantau Semenanjung. Tuan-tuan guru kami dari Semenanjung ramai. Catatan awal kami dalam census done by British North Borneo tahun 1896. 1896. Masa tu Sabah di bawah British. Puak-puak Kelantan ada dah masa tu. Puak-puak Kelantan ada dah 1896. Bayangkan. Yang inilah mengajar kami tentang Islam. Yang inilah yang membawa Islam. Sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, Mandur Sarip terkenal. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Kundasang, ramai kita tengok makcik-makcik yang jual sayur pakai tudung. Dulu mereka bukan Islam. 40 tahun, 50 tahun dulu. Hari ini mereka telah menjadi penganut Islam. Siapa Islamkan mereka? Semua orang kenal Mandur Sarip. Orang asal Indonesia, berdakwah melalui silat, melalui pendidikan. Jadi benda itu berlaku, alhamdulillah, lancar. Sampailah ke hari ini, alhamdulillah, negeri Sabah, Muslim di negeri Sabah sudah mencapai hampir 70%. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya, kita menghadapi cabaran di kalangan orang Islam dan orang bukan Islam. Ada beberapa NGO yang tular di media sosial, katanya berasal daripada Sabah dan Sarawak, menolak cadangan pindaan ini dengan alasan katanya dia akan menjadi ultimatum kuasa yang akan menghapuskan kuasa yang di Pertuan Agong.
Mufti akan menjadi orang yang paling berkuasa. Ini satu tanggapan yang salah. Walaupun katanya mereka berasal daripada Sabah, barangkali mereka tidak tahu apa yang kita ceritakan. Orang Islam dan bukan Islam di Sabah hidup dengan aman, damai, harmoni sejak ratusan tahun. Kita ada 32 suku, ada 50 bahasa, ada 80 dialek. Dan mereka ini hidup aman, damai sampai ke hari ini. Itu tak masuk yang hybrid. Bukan Toyota saja yang hybrid. Suku bangsa pun ada hybrid. Ada sahabat kita daripada UiTM situ, saudara Hanafi, dia pun hybrid juga. Mau cerita tentang dakwah ini tuan-tuan. Tapi dakwah ini ada dasarnya, ada paksinya. Paksinya ialah undang-undang RUU. Dia tidak akan mengganggu orang bukan Islam. Tidak. Dia hanya memperkasakan orang Islam supaya sama-sama kita biar ada satu manhaj akidah yang jelas. Manhaj akidah yang wasatiyah. Yang tidak mudah mentadlilkan, menyesatkan orang lain, mentabdi'kan, membida'ahkan orang lain. Yang kita takut akan menjadi seperti mana Daesh yang telah difatwakan, seperti juga aliran-aliran lain yang begitu mudah untuk mengkafirkan orang Islam yang lain. Itu saja. Sebab itulah RUU Mufti wilayah ini perlu kita sokong. Kalau dia bilang kita kenapa kita menyempitkan, kita tidak buka, Asy'ariyah inilah yang paling terbuka. Yang paling terbuka Asy'ariyah. Ahlul hadis masuk, Ahlul athar masuk. Siapa saja yang berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia berada dalam kelompok yang paling ramai ini. Tidak timbul isu inklusif atau exclusiveness. Ada juga sahabat kita yang dan muslim takut akan bercambahnya unsur-unsur radikal. Bila ini diluluskan di wilayah, kita ingin tanya satu, apa yang radikal? Radikal ini dikaitkan dengan keganasan, pembunuhan, sewenang-wenang. Kita ingin tanya, bila berlaku genosida di Gaza, siapa yang buat? Orang Islam? Tidak. Sejarah dulu, World War, the first World War, siapa mulakan? Orang Islam? Bukan. Jawapannya orang bukan Islam. Bukan kita yang mulakan. Demikian Second World War, Perang Dunia Kedua, siapa mulakan? Bukan juga orang Islam. Demikian pemboman Hiroshima dan Nagasaki, siapa buat? Orang Islam? Bukan orang Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan keganasan, radikalisme, terorisme dengan orang Islam adalah suatu tanggapan yang perlu diperbetulkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, barangkali itulah sedikit apa yang ingin saya kongsi. Mudah-mudahan kita akan tetap berada dan istiqamah untuk sama-sama membawa supaya semua negeri di Malaysia ini berada di landasan yang benar dari sudut akidah, berada atas manhaj akidah yang lurus, yang benar, dan yang mampu bertahan melawan gelombang, segala macam gelombang pada zaman ini. Jadi saya fikir itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjuangan dan pertemuan kita pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Walillahil hamd.